Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيه وقفه. وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار القطني لا صيام لمن لم يفرطه من الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس faqala arini falaqad asbahtu shaiman faakala. Rawahu Muslim wal khamsah. Dua hadis, iaitu daripada hadis yang pertama daripada Hafsah dan hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu taala anhuma, iaitu berkenaan dengan niat niat puasa. Dan hadis yang pertama iaitu hadis Hafsah, ulama khilaf. Ulama khilaf, adakah hadis ni hadis marfu' ataupun hadis mauquf. Yakni hadis ni adakah daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan Sayyidina Hafsah radhiyallahu taala anha. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Baik. Jadi hadis yang pertama iaitu hadis Hafsah menunjukkan kepada kita syarat untuk sah puasa, iaitu dengan memalamkan niat. Hadis yang pertama iaitu hadis Hafsah menunjukkan pada kita bahawa syarat untuk sah puasa iaitu memalamkan niat. Sama ada puasa tu puasa wajib ataupun puasa tu puasa sunat. Sama ada puasa tu wajib ataupun puasa sunat, yang mana diambil faham daripada lafaz fala siyama lahu. Man lam yubayyitis syam, terjemahan dia. Artinya daripada Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mempermalamkan niat puasanya sebelum terbit fajar, maka tiada baginya puasa. Dan bagi Darul Qutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail, yakni tiada puasa bagi mereka yang tidak memfardukannya, iaitu dia tidak niatkan puasa dari malam hari. Adapun hadis yang kedua iaitu hadis Aisyah, katanya telah masuk kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah di sisimu sesuatu? Ini Sayyidina Aisyah tanya, adakah sesuatu untuk dimakan? Lalu kata Sayyidina Aisyah, qulna la, katanya tak ada. Lepas tu Nabi kata fa inni idzan shaim. Anda kata kalau macam tu aku berpuasa. Summa atana yauman akhar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami pada satu hari yang lain, maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhdiya lana haisun. Dihadiahkan kepada kita hais, iaitu sejenis makanan yang dibuat daripada kurma, minyak sapi dan keju. Lepas tu Nabi kata arini, yakni tunjukkan kepada aku makanan tersebut. Falaqad asbahtu shaiman faakala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tadi pagi-pagi dalam keadaan berpuasa, kemudian Nabi makan. Nabi makan makanan tersebut. Jadi kita akan tengoklah fawaid dan hukum-hukum yang dapat diistinbat daripada kedua-dua hadis ni. Baik. Jadi seperti mana kita sebut tadi, hadis Hafsah menunjukkan bahawasanya di antara syarat sah puasa adalah memalamkan niat puasa sebelum terbit fajar. Sama ada puasa tu puasa wajib ataupun puasa tu puasa sunat.
Kerana dipaham daripada lafaz fala siyama lahu, yang mana siyam lafaz dia nakirah fi siyakin nafi. Lafaz nakirah berada di halaman nafi bagi faedah umum. Maknanya puasa wajib ataupun puasa sunat, apa-apa puasa pun, maka wajib mempermalamkan niat. Itu pada hadis Hafsah. Tapi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengkhususkan hadis tadi, mengkhususkan hadis Hafsah. Yakni hadis Hafsah tadi adalah pada puasa wajib. Adapun yang disebut dalam hadis Aisyah tadi adalah puasa sunat. Sebab dalam hadis Aisyah, kalau kita tengok, Nabi SAW masuk pada Sayyidina Aisyah, Nabi tanya ada makanan tak? Hal indakum syai'. Dalam riwayat lain, hal indakum ghadak. Ghadak iaitu makanan yang dimakan sebelum zawal. Makanan yang dimakan sebelum zawal. Jadi Nabi tanya ada makanan tak? Dan ini juga merupakan talatuf daripada Nabi SAW dengan isteri dia. Nabi tak kata sediakan aku makanan, tak. Tapi Nabi tanya ada makanan tak? Isteri dia kata tak ada. Tu Nabi mudahnya, Nabi SAW, kalau macam tu aku puasa. Baik. Lepas tu fa ini idzan shaimun. Jadi kalau macam tu aku berpuasa. Di sini kita akan tengoklah lagi ada khilaf antara ulama. Fa inni idzan shaimun. Itu pada lafaz ni, fa inni idzan shaimun. Lepas tu Nabi datang pula pada hari yang lain, dan pada hari tersebut dihadiahkan kepada Nabi SAW hais. Itu makanan yang dibuat daripada keju, minyak sapi. Kurma, keju dan juga minyak sapi. Tu Nabi minta, lepas tu Nabi makan, dan Nabi bagi tahu tadi aku berpuasa. Berpagi-pagi aku dalam keadaan berpuasa. Jadi di sini bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan takkan Nabi nak minta makanan. Faham? Jadi di sini pada hadis ni ada dalil. Ada dalil bagi mereka yang membezakan antara puasa wajib dan puasa sunat. Antaranya mazhab kita lah, mazhab Syafi'i bahagikan puasa wajib dan juga puasa sunat. Kalau puasa wajib mempermalamkan niat. Wajib mempermalamkan niat ni wajib tabyitun niyah. Apa maksud tabyitun niyah? Maknanya iqa'un niyah pada waktu malam, fil lail. Iaitu menjatuhkan niat pada waktu malam, iaitu pada mana-mana juzuk pada waktu malam. Mana-mana juzuk iaitu daripada terbit terbenam matahari sampailah terbit fajar. Jadi antara dua waktu ni, maka dia kena jatuhkan niat pada mana-mana waktu ini. Baik. Itu maksud tabyitun niyah pada puasa fardu. Adapun pada puasa sunat, maka tak syarat pun nak tabyitun niyah. Bahkan boleh niat selepas fajar. Selepas fajar dengan syarat sebelum zawal. Dengan syarat sebelum zawal, iaitu sebelum masuk zuhur, dan dengan syarat juga dia tidak buat benda-benda yang membatalkan puasa sebelum tu. Seperti mana kita mengaji dalam fiqh. Itu dalam mazhab kita lah, yang muktamadnya maknanya boleh bagi puasa sunat untuk dia niat selepas fajar sebelum zawal. Sebab faham daripada riwayat yang lain, Nabi tanya hal indakum ghadak, dan ghadak adalah makanan yang dimakan sebelum zawal. Jadi sebab tu boleh puasa tapi niat puasa sunat tapi sebelum zawal. Berbeza dengan mazhab Hambali, mereka boleh walaupun selepas zawal. Boleh berpuasa walaupun niat puasa walaupun selepas zawal. Kemudian dalam hadis ni antara ulama dapat istinbat hukum, iaitu boleh untuk seseorang tu yang berpuasa sunat untuk berbuka. Boleh seorang yang berpuasa sunat untuk berbuka. Diambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaqad asbahtu shaiman fa akala. Maknanya tadi Nabi puasa, lepas tu Nabi makan. Banyak orang yang puasa sunat boleh dia berbuka walaupun dengan sengaja. Tapi berbeza dengan puasa fardu. Puasa fardu tak boleh. Puasa fardu tak boleh dia keluar daripada ibadat tersebut. Adapun ibadat sunat, puasa sunat boleh dia keluar daripada
puasa sunat tersebut. Itu satu. Dan kemudian Allah Sayyidina Muhammad, dalam mazhab kita tadi seperti mana kita sebut, dalam mazhab kita boleh untuk niat puasa selepas fajar dan sebelum zawal. Sebab apa? Faham di sini Nabi SAW niat fa inni idzan shaim. Jadi kata kata ulama fa inni idzan shaim ni Nabi insya. Nabi memulai niat di situ. Fa inni idzan shaim. Fa inni idzan shaim. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan kat sini bukan insya. Kat sini hanya ikhbar daripada Nabi SAW. Di sini hanya ikhbar daripada Nabi SAW bahwasanya Nabi berpuasa pagi tadi. Itu ada khilaf. Adakah fa ini idzan shaim tu Nabi insyakan niat di situ, iaitu memulakan niat di situ, ataupun sekadar khabaran saja. Inilah mazhab kita kata insya. Nabi insyakan niat. Kemudian maksud Sayyidina Muhammad hadis walidarul qutni la siyama liman lam yafrithu minal lail. Maksudnya tidak ada puasa bagi mereka yang tidak tidak memfardukan. Maksudnya dia tidak niat puasa sebelum daripada waktu malam. Maksud lam yafrithu yakni lam yanwihi. Maksud lam yafrithu tu dia tak berniat. Dia tidak berniat daripada waktu malam. Jadi khulasahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jadi pakat-pakat sepakat bahwasanya disyaratkan niat untuk sah puasa. Innamal a'malu binniyat. Tetapi mereka para ulama ni berbezalah. Ikhtalafu fi jawazi ta'khiriha ila ma ba'dal fajri. Tapi mereka khilaf, boleh tak nak takhirkan niat selepas fajar. Masing-masing sepakat kena niat untuk sah puasa. Tapi khilaf, boleh tak nak takhirkan niat tu selepas fajar. Di situ berlaku khilaf antara ulama. Kemudian dalam mazhab kita juga wajib puasa tiap-tiap malam. Wajib niat puasa, jatuhkan niat puasa tiap-tiap malam. Sebab setiap hari puasa tu merupakan ibadat mustaqillah. Dia satu ibadat yang terasing. Maknanya puasa hari ini terasing daripada puasa esok. Puasa esok terasing daripada puasa lusa. Sebab tiap-tiap puasa tu sebelum kita berpuasa pada hari kedua, ada di tengah-tengah dia perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maknanya kita akan berbuka. Jadi kita akan puasa pula yang baru. Jadi hari ini puasa lain, esok puasa lain. Maka berhajat kepada niat. Ini berbezalah. Itu berbeza dengan mazhab Maliki. Dia menyalahi jumhur. Yang mana mazhab Maliki boleh untuk berpuasa sebulan penuh. Berpuasa sebulan penuh. Iaitu boleh puasa sebulan penuh, tak perlu tajdid puasa, niat puasa pada puasa-puasa yang wajib padanya tatabuk. Jadi macam antaranya wajib puasa tatabuk, iaitu puasa Ramadan lah. Maknanya memang kita akan direct puasa 30 hari. Direct puasa 30 hari ataupun puasa kafarah. Puasa kafarah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi waktu tu tak boleh ada senggang ataupun selang. Jadi bila putus tatabuk, dia pun kena tajdid balik niat. Sebab tu orang yang datang haid ataupun orang yang sakit ataupun orang yang bermusafir, mereka kena tajdid semula niat. Mereka kena tajdid niat. Begitu juga orang yang dalam keadaan musafir. Contoh dia musafir 5 hari. Dia musafir duk jalan sini, pi ke sini 5 hari. Kalau dia nak taklid mazhab Maliki pun, mazhab Maliki kata depa ni kena niat puasa tiap-tiap malam. Selagi mana tak hilang sabab safar tu, dan tak hilang sabab sakit tu, selagi tu dia kena tajdid. Faham tak? Sebab depa syarat dalam mazhab Maliki, dia tak syarat dia orang tu berbuka puasa baru hilang tatabuk. Maknanya bila berlaku satu sabab yang mengharuskan mereka berbuka puasa, maka tu menyebabkan hilang tatabuk. Bila hilang tatabuk, dia kena tajdid niat tu. Dia kena tajdid balik niat.
Jadi bila orang yang dalam keadaan safar, walaupun dia puasa, dia tak berbuka, dia tetap kena tajdid niat. Sehinggalah hilang safar dia. Sehinggalah dia jadi orang yang mukim ataupun hadir. Kita kata, barulah dia boleh niat baki sebulan lagi yang ada. Dan apa yang nak faham gitulah. Maknanya bila hilang tatabuk pada hari ke-10 contohnya, lepas tu dia nak tajdid niat sebulan, maknanya dia akan niat baki syahar. Baki syahar yang ada, baki bulan yang ada. Tidak ada masalah sebab ada yang sebut kata syarat dia nak puasa sebulan mesti dia kena puasa hari pertama. Niat puasa sebulan tu hari pertama tu. Maknanya kalau dia nak niat hari lain tak boleh dah. Faham? Ada yang sebut macam tu. Maknanya kalau contohnya hari ni esok puasa, maka kena niat sebulan tu malam ni. Faham kan? Tak boleh nak niat esok, malam esok. Syarat dia macam tu. Dia sebut. Maknanya buat nak niat tu mesti niat malam ni, tak boleh niat esok. Sebulan. Maknanya kalau yang dah kita faham dari sini, kalau dia niat esok boleh lah, tapi dia niatlah baki bulan yang ada. Dia niat baki bulan yang ada. Dan dalam mazhab Maliki juga dia sebut di sisi mereka sebulan puasa tu merupakan satu ibadat. Sebulan puasa tu merupakan satu ibadat. Dan dia tak terima lah. Dia tak terima maknanya perkataan yang kita kata Allahumma salli ala Muhammad, antara puasa pertama dengan puasa hari kedua ada diselangi tengah-tengah tu buka puasa. Maknanya tengah-tengah tu ada buka puasa. Dia kata memang ada buka puasa, tapi boleh tak dia nak puasa lain pada waktu tersebut? Tak boleh. Dia tidak boleh letak puasa lain di antara puasa pertama dengan puasa kedua. Faham? Itu maksudnya dia kena dia kena tatabuk puasa tu. Tu dia kata bagi dia semua tu satu. Yang mana wajib tatabuk bagi dia semuanya satu. Satu puasa. Kata walaupun boleh berbuka malam tu, boleh tak nak berpuasa pada waktu malam tu? Dia tak boleh. Faham? Hatta kafarah pun sama juga. Kena puasa 2 bulan berturut-turut, dia tak boleh selangkan puasa pertama dengan puasa kedua dengan puasa yang lain. Jadi dikira sebagai satu. Adapun yang tak wajib tatabuk, tu dia kena puasa. Tu dia kena puasa lah, kena niat tajdid niat tiap-tiap malam. Bahkan dalam mazhab mereka sunat untuk tajdid niat. Bagi puasa Ramadan ni lah, boleh buat niat puasa sebulan, tapi disunatkan juga untuk puasa tiap-tiap malam khurujan minal khilaf. Nampak? Jadi macam itulah kita dalam mazhab kita pula, kita kata diperbolehkan. Dan ulama kita juga kalau tengok dalam kitab-kitab mesti sebut tentang niat puasa sebulan. Seolah satu galakan untuk taklid mazhab Malik untuk puasa sebulan. Mudah-mudahan kalaulah kita terlupa satu dalam sebulan tu niat maka puasa kita tu sahih menurut mazhab Maliki. Puasa kita tu sahih menurut mazhab Maliki. Jadi itulah yang kita amalkan, niat puasa sebulan. Kalau dah ingat ayah anda dulu pun macam itulah. Maknanya malam tu dia akan suruh niat puasa sebulan, lepas tu puasa setiap hari tu dia akan peringatkan. Wallahu alam. Itu sahaja. Kemudian semalam ana terlupa sebut berkenaan dengan Sayyidina Muhammad, berkenaan dengan saksi. Jadi saksi dalam mazhab kita Maliki, dia tu seorang yang adil. Itu seorang yang adil. Kita sebut semalam orang yang adil. Dan dalam mazhab kan ada lupa sebut, walaupun orang tu mastur, orang kata masturul hal. Walaupun orang tu disebut masturul hal, cukup maksud masturul hal ni maknanya zahir dia takwa. Maknanya dia tidak dikenali lah orang buat jahat ataupun buat benda yang bukan-bukan yang menyebabkan dia jadi fasik. Maknanya zahir dia takwa. Cukup dah sekadar tu. Faham? Adapun kalau adalah batinah, dia berhajat kepada pengesahan.
dia berhajat kepada pengesahan, ada pengesahan orang bagi tahu orang ni sekian sekian sekian. Dan orang tu pun bukan orang sembarangan, orang yang dekat dengan orang ni. Itu kalau adalah batinah. Tapi di sini cukup dengan adalah zahirah. Walaupun masturul hal. Sebab kita ada ambil faham daripada hadis Ibnu Abbas yang mana A'rabi ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis malam. Hadis malam sebelum hadis Hafsah, yang mana A'rabi tu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup tanya, adakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Dan adakah kamu bersaksi Nabi Muhammad tu pesuruh Allah? Nabi tak tanya lebih dah. Nabi tanya tu Dan ni dari sinilah ulama kata syarat orang yang bersaksi itu orang Islam. Syarat orang bersaksi itu orang Islam. Dan Nabi tak tanya lebih macam mana orang ni dan sebagainya. Itulah kata dalam mazhab kita Syafi'i, cukup orang yang bersaksi itu adil. Cukup kita syaratnya saksi itu muslim dan juga lagi pula adil, walaupun itu masturul hal. Masturul hal. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu. Subhanakallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.